semuanya dengan kedua-dua hari yang lebih baik, yaitu Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidil Fitri. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan pada malam ini ada manfaatnya dan ada faedahnya. Jika ada yang tersalah, ada yang terlancar sangat, ada yang terlaju, ada yang tersasut, itu semuanya kelemahan diri saya, berasal daripada Allah. Melalui kelemahan diri saya sendiri, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan juga datang daripada Allah melalui kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada Fadil Ustaz Sa'addin. Tuan Sa'addin kenalkan diri dia tadi asal daripada Mesri, boleh? Kita nampak muka dia Mesri lah kan? Dia mengajar di sekolah kebangsaan Lubuk Sirih, Jalan Padang Sahur. Itu biodata dia, saya tak sebut awal-awal tadi kan. Saya kita nak bagi peluang pada dia kenalkan diri dia sendiri. Dia dah sebut tadi, jadi begitulah kupasan, ulasan berkenaan bagaimana untuk kita nak bentuk diri kita sebagai umat yang berkualiti, umat khairah ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang Allah zahirkan di atas muka bumi ini bagi memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentulah rezekinya tuan-tuan ialah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh manusia buat amal-amal yang ma'ruf, amal yang baik, dan kamu mencegah manusia daripada kejahatan. Seterusnya kamu yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak bangunkan rumah tu tuan-tuan, dia bermula daripada institusi kekeluargaan. Institusi rumah tangga tu kena dibangunkan, kena di-build upkan supaya apa tuan-tuan? Apabila kita boleh jaga ahli keluarga kita, masyarakat kita, maka insya-Allah akan terbentuklah sebuah negara yang maju. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan maju seperti mana yang anak-anak muda sangkakan. Remaja hari ini kita tanya dia, apakah kamu nak maju? Bagaimana kamu nak maju? Apakah dengan cara kamu apa? Naik motor laju-laju tu kamu boleh jadi maju? Apakah dengan kamu makan roti dengan keju? Apakah dengan kamu tak pakai seluar, tak pakai baju? Apakah dengan kamu anak dara yang masih belum menikah, tiba-tiba balik main rumah, mak pak dah dapat cucu? Macam tu kan cara kamu nak maju? Tentu itu bukan jawapannya tuan-tuan. Itu makna manusia yang dah tersasar daripada jalan yang betul, jalan yang betul. Sebab itu mereka kena kembali ke pangkal jalan, balik kepada Islam. Farudduhu ilallahi war rasul. Kamu balik kepada Allah, balik kepada Rasulullah. Kamu intimkan diri kamu dengan Al-Quran dan hiasi diri kamu dengan segala ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiasi diri kamu dengan akhlak yang mahmudah, karena bangsa yang berakhlaklah bangsa yang dihormati. Kata penyair Ahmad Syauqi, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya suatu bangsa itu akan dihormati, disanjungi apabila akhlak mereka itu tinggi, mulia, dan bangsa itu akan luput, akan binasa, akan dikutuk, dihina apabila akhlaknya sudah punah panah, sudah hancur lebur. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka pengorbanan yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim mukmin, yang pertama perhebatkan iman kita kepada Allah, yang kedua kita perhebatkan amal bakti kita, amal saleh kita yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 11 malam keputusan terkini di Stadium Shah Alam, Kelantan 1, Selangor 0. Kelantan layak ke final Piala Malaysia 2012 bertemu dengan Angkatan Tentera Malaysia, Stadium Shah Alam 20 hari bulan 10 2012. Itu keputusan terkini yang dimaklumkan kepada saya, jaringan Muhammad Qadar dan Badri Razak. Macam bulan sokan sebab kita bersiaran langsung di dua venue tuan-tuan, di Masjid Tanduk dan juga di Stadium Shah Alam.
Selaku tuan-tuan. Jadi untuk rumusannya tuan-tuan, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husam untuk memperjelaskan kepada kita bagaimana yang dikatakan pengorbanan dan yang ada kaitan dengan ibadah korban yang kita sembelih binatang, sembelih haiwan-haiwan ternakan itu. Falyatafadhal mashkur. Terima kasih kepada Ustaz Lutfi kerana memberikan ruang sekali lagi kepada saya. Dan Ustaz Lutfi malam ini tuan-tuan, segi saya lantik dia sebagai ahli panel yang ketiga. Jenuh nak dapat kat kita dulu. Dia kono, dia kono, habis selamat nak dia main punya senang. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang selalu kita baca. Doa yang di mana yang ditulis oleh para ahli ulama ketika mana kita tawaf di Baitullahil Haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sampai doa. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan dunia ini sebagai yang terbaik kepada kami dan jadikan akhirat juga terbaik untuk kami. Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah ta'ala sebut di dalam satu kata-kata bila dia menguraikan ayat ini, bila dia menafsirkan doa ini tuan-tuan, dia kata hasanah di dunia ini, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan dunia ini sebagai syurga kepada kami. Dunia ini ya Allah, tolong jadikan ia sebagai syurga kepada kami. Sebab itu timbulnya kata-kata ataupun timbulnya kita panggil pepatah Melayu kata rumahku syurga. Kita minta ya Allah, tolong jadikan dunia ni ya Allah sebagai syurga kepada kami. Bila nak menterjemahkan sebagai dunia ni sebagai syurga kepada kita, kita memerlukan pengorbanan. Yang Ustaz Lutfi tanya saya tadi, apakah maksud di sebalik kita sembelih binatang? Banyak pandangan ulama, cuma saya nak ambil pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Bila mana Imam Al-Ghazali menceritakan ada 25 kata-kata dia, saya nanti satu. Bila mana kita sembelih binatang, Imam Al-Ghazali kata seolah-olah simbolik kepada kita sembelih dunia. Nak beli binatang tu sampai harga 3-4 ribu, kita korbankan sedikit daripada harta kita untuk apa? Mencari mardatillah. Sebab tu baru ni saya dengar ada seorang makcik tu, dia kata dia tak mau buat korban Ustaz. Saya buat cukup lah 7 tumpuk dah makcik buat 7 tahun Ustaz, cukup seekor lembu. Makcik nak naik di akhirat tak mau banyak ekor, nak naik seekor pun Ustaz. Eloklah makcik buat 7 tumpuk Ustaz, jadi seekor lembu dah makcik seorang yang nak naik. Akhirat kelak makcik seorang dapat luar ikut dia lah, dia buat daripada ambil lah. Maklum dah seekor lembu, maklum tak ada. Dia faham tak? Sebab tu tuan-tuan, jom saya ajar bagaimana Ustaz ada yang disebut tadi. Jom, dah sampai dah masa untuk kita berubah. Dah sampai dah untuk masa kita berubah. Kita nak jadikan dunia ni sebagai syurga, kena berubah. Tahap kehidupan kita hari ini kita kena berubah. Sebab tu kita kata tolong ambil semangat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, pupukkan dalam semangat dalam kehidupan kita. Semangat pengorbanan dua insan ini tolong ambil dan pupuk di dalam semangat untuk kita meneruskan kehidupan. Kehidupan untuk menjadi manusia yang lebih baik memerlukan kepada pengorbanan. Malam ni kita buat majlis ni, cuba bayang tengok berapa banyak pengorbanan yang telah kita lakukan. Kami yang datang korbankan masa, korbankan tenaga. Contoh ingat duk cakap minta letih ya tuan-tuan, cuba balik dia cakap buat sejam, jangan duk konti. Maklum, cuba balik buat apa maklum. Letih cakap, kita korbankan masa kita main ke sini. Tuan-tuan yang main ni pun melakukan satu pengorbanan. Korban masa tuan-tuan sabar, tunggu 2 jam ni.
2 jam jam pun dia dapat tengok lagu tu. Dia bukan tak tengok lagu tu saja, dia buat tarik dulu. Dah habaq jadi tak 2 jam dah. Dan cakap banyak main pula dah nanti. Korban. Kita korbankan masa untuk apa? Inilah tentang pengorbanan ini yang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jom kita korban. Korbankan sedikit masa kita pada jalan Allah. Korbankan sedikit harta kita pada jalan Allah. Korbankan sedikit tenaga kita pada jalan Allah. Kalau Allah Ta'ala minta nyawa kita, nyawa pun satu kita korbankan pada jalan Allah. Korban, jom kita berubah daripada manusia yang sebelum ni kita mungkin tersasar daripada jalan yang sebenar. Mari kita berubah, duduk balik atas jalan yang sebenar. Jom tuan-tuan, saya minta kepada tuan-tuan mulai daripada malam ni, korbankan masa kita datang ke masjid. Tak boleh banyak, sehari sekali. Nak dapat 5 kali main masjid mungkin mustahil lah. Subuh boleh main dah malam. Allah Ustaz, subuh nak pergi kerja. Kalau makin tidur tak gerak dah, tak mandi. Allah Ustaz, oi kalau lohor pun payah duduk tempat kerja. Asar baru nak balik kerja. Maghrib nak duduk lah makan anak ini. Baik, Aisyah boleh makan. Lepas makan yang ini yang tak jalan. Bila lagi anak lain? Ni kata Nabi kepada Sayyidina Ali, manusia ni kata Nabi cukup banyak alasan. Saya minta jom kita korbankan sebahagian daripada masa kita untuk Allah. Korban dan korban. Nak jadi yang terbaik mesti melakukan pengorbanan. Jadi Ustaz Adil sebut, dah sampai dah masa dah, jom kita bawa anak-anak muda main masjid. Hari ini kita tengok masjid ni dah jadi tempat geng-geng pencet. Ni masjid ni semua tinggal geng-geng otak. Tahu geng-geng otak, hak geng-geng mata steam. Semua steam duk dia. Saya ni tiap malam tuan-tuan buka masjid, tiap malam saya tahulah bagaimana nasib masjid kita hari ini. Masjid ni macam ni, pergi masjid ni macam ni. Saya nak cerita 2 masjid yang pernah saya pergi, yang boleh dikatakan kategori masjid lawak ni. Satu di Sik, satu di Bali. Di Sik saya pergi, Tok Imam ni muka macam PI Nana Tanjung. Saya mati-mati nak ingat PI. Tok Imam, dia gigi sebatang, tak ada. Masa duduk makan, dia tanya soalan kat saya nak jawab pun tak habis kan? Tak faham. Duduk makan, dia tanya saya, abang nak apa orang kan? Boleh tak apa tu Imam? Berutul lagi lah. Nak ayat tenang, tak nak apa orang. Saya dudukkan, saya kata, tak faham tu Imam, tak jenis dia kata. Tak, ayat tenang, tak nak apa orang. Dia pula nak bawa, dia cakap, kita tak faham. Nak tanya kali keempat pun dia tampak meja. Saya pun pergi Tok Bilal ni, Tok Imam kata Allah, Tok Bilal paling-paling kata nampak nama orang. Tok Bilal pun tak lagi ni juga. Subhanallah. Tok Imam ni kubang, saya pergi ke masjid, tak faham masjid mana aku kenal yang paling tuan-tuan Imam tu. Saya pergi masjid tu, saya tanya. Sebelum saya nak pergi, saya telefon Tok Imam tu petang nak tanya jalan, betul jalan ni. Dia pun terang-terang, saya tanya ni Tok Imam buat apa ni? Tak buat apa, tak oi, dia beri gigi. Saya kata hebat lah beri gigi pun boleh cakap. Dia kata gigi palsu cabut beri keluar. Malam tu habis ceramah ni bawa makan. Hak kata geng masjid tu pun padam. Dah hang tahu Tok Imam apa gigi tak ada. Apa jamu dah tahu cara gigi tak ada. Ni dia jamu malam tu ulam buah jering. Buah jering tu dia kupas, dia tak biji dengan dalam bigat dia tak terlalu belah. Tok Imam makan buah jering tu. Buah jering tu jadi bola futsal dalam mulut. Dia pokok kanan, buah lari kiri. Dia pokok kiri, buah lari kanan. Lah dia cabut tak boleh makan, tak boleh, tak boleh. Dia kata makan, tak boleh makan, tak boleh makan. Tak boleh tinggal kat kami. Dia pun makan orang tua-tua, dia makan tak banyak mana. Habis makan, dia basuh tangan Nabi.
Dia lap tangan, duduk saat dia cabut gigi atas, dia cabut gigi bawah, dia batu dah pinggan. Dia kata, tambah nanti tambah nanti. Nak tambah, basuh gigi depan aku. Putih semua. Yang dia tu semua tambah. Ni, jom. Bagaimana yang Ustaz ada ni kata, jom anak-anak muda, jom balik kepada masjid. Hari ini orang Islam memerlukan anak muda. Anak muda ni sebagai aset kita. Sebab itu tuan, nak mendidik anak muda ni memerlukan pengorbanan daripada mak bapak. Sebab itu saya katakan tadi tuan, nak melakukan perubahan dalam hidup ni untuk menjadi yang terlebih baik, yang baik kepada yang terlebih baik, dia memerlukan kepada pengorbanan. Mak dan ayah nak mendidik anak memerlukan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Kalau tak ada pengorbanan, kalau tak ada kesabaran, dua malam lepas saya sembang dengan kawan-kawan di kampung. Oh, dia cerita anak dia macam ni, anak dia macam ni. Mai satu Cina dia mak. Dia kata anak aku lagi teruk, 3 tahun dah tak tegur aku, duduk satu rumah. Umur 22, kerja pengikat, tak ada apa, kerja main game kan. 3 hari, 3 malam dia kata main game, tak tidur. Sekali tidur 36 jam. Saya kata mampu dia tak. Dia kata aku pun takut. Dia buat kerja dia komen motor. Komen saat 1.5 jam masuk. Dia tengok anak dia hidup dalam ni. Tengok perut dia naik tengok keluar pula. Dia sebelum gerek apa-apa lagi masuk pula. Dia kata aku bilang 36 jam. Saya kata dia tak kecil ke apa? Dia kata kecil ke apa tak kerja lina tu pula. Nak mendidik anak-anak ni memerlukan kesabaran mak-mak. Saya minta tuan-tuan kepada tuan-tuan, hari ini mak bapak hanya datang 2 orang ke masjid untuk dengar program agama. Lepas dia tolong bawa anak-anak. Hari ini tuan-tuan forum malam ni, tuan-tuan dengan isteri kadang-kadang anak-anak duduk di mana? Yang kita takut, yang kita khawatir hari ini, kita lebih tahu binatang kita duduk mana daripada anak. Lembu hang duduk mana mak? Kalau boleh ikat belakang rumah. Anak seluruh dah tahu ada 2 hari yang tak balik. Lembu tahu duduk taman, anak tak tahu duduk mana. Itu yang pertama. Yang kedua saya minta, tolong korbankan sedikit masa tuan-tuan datang ke masjid untuk belajar, untuk meningkatkan ilmu kita. Di dalam kita nak mencari keredaan Allah, dalam kita buat ibadat, nak tingkatkan kualiti ibadat kita. Korbankan sedikit masa. Macam Ustaz Adli kata tadi, kadang-kadang ustaz yang mana sanggup korban masa, kita yang duduk sekeliling ni tak sanggup nak korban masa. Datang belajar ilmu. Bila datang belajar ilmu, tolong cari ustaz-ustaz ataupun guru-guru yang betul-betul. Hari ini banyak ustaz-ustaz yang elok. Tambah dia boleh. Saya tadi tak bawa nak pergi kata, tapi dah dia kata habis. Jadi nak kata orang dia boleh. Dia hantar teruk, dia kata kita hantar teruk. Ni gelong semua. Ni yang timbul golongan-golongan yang kita panggil sebagai Wahabi. Naik keluar dengan para alim ulama yang tak arti ada-ada, dengan ulama yang biada. Macam mana ilmu yang tak berkah? Katakan zikir Imam Syafi'i sesat, katakan Imam Ghazali sesat. Dia ingat Imam Ghazali itu siapa? Mamak dia zikir Aqtidah kan? Dia ingat Imam Syafi'i itu bila zikir Al-Ashmiyah. Ini tak ada-ada. Macam mana kita nak dapat keberkatan ilmu? Kalau dengan ulama kita tak hati hormat, macam mana kita nak dapat keberkatan ilmu? Ada pula yang hina saya, yang kata kat saya tentang dia ni juga yang kata kat Imam Syafi'i dalam YouTube. Dia kata siapa baca zikir Imam Syafi'i sesat. Bukankah Imam Syafi'i kata ila sulil firdausi ahla, ila tulil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahim. Terjemah mai bahasa tanda.
Aku tidak layak masuk syurga, namun tak upaya menghadapi api nerakamu. Syurga tak mau masuk, neraka tak mau nanti. Nak duduk tak mana, kalau tak. Dia kata siapa yang baca zikir ni sesat, syirik. Dia ni juga hutang saya. Dia kata loh, dia pergi Kedah loh, ada seorang ustaz budak. Oh, dia panggil saya budak orang. Orang tanya saya, ustaz tak marah kan? Saya kata relax. Imam Syafi'i dia kata susah, tak marah kita. Dia kata loh, dia pergi Kedah ada seorang ustaz budak dalam ceramah duk lawak, dalam ceramah duk nyanyi. Ni kita nak bagi tahu dekat dia, kalau nak lawak jangan jadi ustaz, kalau nak lawak masuk program Maharaja Lawak. Ni saya kata kalau tak cakap, orang tak tahu bodoh ke cerdik, sama-sama cakap tahu main kita bodoh. Cari guru-guru yang betul-betul betul. Cari guru yang betul-betul betul. Imam Syafi'i tak mau masuk syurga apa? Hei tuan-tuan, saya nak ambil satu kata-kata Rabi'atul Adawiyah. Kenal maklum Rabi'atul Adawiyah maklum? Dia bukan orang tanduk. Dalam satu kata-kata dia, apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, kalaulah ibadat yang aku buat ini ya Allah, semata-mata aku nak masuk syurga kamu, bila aku mati ya Allah, tolong jauhkan aku daripada syurga. Kalaulah ibadat yang aku buat ini ya Allah, semata-mata aku nak masuk syurga kamu, bila aku mati, tolong jauhkan aku daripada syurga. Ya Allah, kalaulah ibadat yang aku buat ini kerana aku takutkan neraka kamu ya Allah, bila aku mati, sumbang aku masuk dalam neraka kamu. Pasal apa? Ibadat aku buat kerana syurga, ibadat yang aku buat kerana neraka, bukan kerana kamu. Ibadat yang kita buat nak masuk syurga, ibadat yang kita buat nak masuk neraka, takut neraka. Aku masih buat ibadat bukan kerana kamu ya Allah. Tetapi ya Allah, bila aku, kalaulah ibadat yang aku buat ini semata-mata aku nak mencari keridhaan kamu, bila aku mati ya Allah, tolong terima amal ibadat aku ini. Ni tuan-tuan, Imam Syafi'i bukan tak mau masuk syurga, dia rasa diri yang tak layak masuk syurga. Ni saya nak tanya tuan-tuan yang ada 100,000 malam ini, siapa di kalangan tuan-tuan yang rasa layak masuk syurga? Cuba angkat tangan. Saya Ustaz, lepas Abu Bakar saya ada. Tak tahu tuan-tuan, dia balik tengok muka depan cermin, tengoklah. Buat kembang hidung pergi depan. Muka ni layak tak masuk syurga. Nabi sebut dalam syurga dia ada 3 istana. Istana yang paling rendah, istana yang ada di pertengahan, dan istana yang berada di tinggi. Nabi kata istana yang paling rendah Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-Nya yang mana waktu hidup atas dunia tak pernah bercakap dusta. Istana yang paling rendah Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-Nya yang tak pernah berbohong waktu hidup atas dunia. Ada siapa yang tak nak mohon malam ni? Cuba kat tangan. Mohon buat apa orang panggil makmum. Orang Melayu ni pula nak gelar orang. Kawan ada orang kampung sebelah kampung saya bagi orang dia tak lalat dia. Dia buat panggil pantai. Dia kata apa? Tak nak cakap orang kena tambah orang perempuan lah. Rajin buat mohon. Mohon kat siapa? Mohon kat anak. Anak ni duk besar kena mohon mamak lah. Anak tak mau makan, mau mohon. Saya satu hari nak pergi ceramah di Mabuk, saya singgah makan dekat R&R Group. Saya makan meja ni, depan saya belah kanan ada satu makcik.
Dia duduk makan, anak dia duduk teriak. Anak umur 6 tahun ke umur 4 tahun, 5 tahun, 2. Duduk teriak, tarik, duduk mama. Mak dia nak makan. Diam, Ustaz, mak nak makan. Tak mau dia. Mak dia tak tahu macam mana. Ada beralih-beralih dia nampak saya makan nasi. Dia kata, no, tengok Ustaz tu. Ustaz marah. Bila masa saya makan anak. Saya duduk tadi tak kata apa. Dia kata, no, tengok Ustaz marah. Tak ada, saya tak nak marah. Lepas tu dia kata, nak bohong-bohong lah. Jangan duduk ajak kita bohong ni. Dia kata bohong. Anak tak mau tidur, dia bohong. Anak tak mau tidur, dia tak tahu macam mana. Abang dia untuk tinggalkan wakil lah abang kat dia. Dia kata itu Pak dia tak cerdik. Keluar nyong keluar untuk bongkar. Mak pun diam tu, hantu. Siapa dia hantu dia? Mak pula tu. Sebab tu didik, korbankan sedikit daripada tenaga kita didik anak-anak. Sebab tu baru ni kita dengar ada satu negeri paling hebat. Satu Pak Lebang Kenogam. Dia kata, tak ada hadis-hadis yang sahih yang Nabi sebut bila lahirnya seorang anak tolong azan dan iqamatkan di telinga budak. Jangan, dia kata tak ada hadis yang sahih. Sebab tu tuan-tuan, balik cari satu kitab, nama kitab tu Fiqh Syafi'iyah. Kitab Fiqh Syafi'iyah dalam bahasa Arab. Bila menceritakan bab kelahiran seorang bayi, dalam kitab tu Dr. Idris Ahmad, seorang ulama daripada bumi Syria ataupun Mesir, kata silap saya, dia bawa 10 hadis, 5 riwayat Imam Muslim dan 5 Al-Bukhari. 10 hadis yang sahih Nabi cerita bab kelahiran anak-anak. Azan dan iqamatkan 10 hadis sahih. Ni bila lahirnya anak tu biar dengar kalimah Allah. Anak tu besar dengan kalimah Allah, insya-Allah anak tu akan jadi anak yang terbaik. Rabbi habli minas salihin. Numpuk dalam duit, tangguh pula zikir bagi dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar dengan Allah. Ni mentang-mentang mak tu kaki Hindustan, dia buku Hindustan dia ni. Bukan orang hargadi badarahi rup zindagi, चावहे कभी रूप जिंदगी हर पर यहाँ जीवन की हो जो है समा apa tu kal ho na ho dia kata tu bunuh oh dia macam jahanam ni kok didik tuan. Dan yang terakhir yang saya sebut, di dalam kita melakukan ibadah kita mesti adakan pengorbanan. Sebab itu saya sebut di awal tadi, Islam satu agama yang menitik beratkan bab pengorbanan. Dalam kita nak melakukan ibadah, kita memerlukan sedikit pengorbanan. Ni jemaah haji ni yang pergi ke Mekah, pergi ni tuan-tuan, pergi ke Mekah, jangan duk set sama dengan kita pergi tempat lain. Dalam kita nak melakukan ibadah, dia mesti ada ujian. Ujian tu kata Imam Hasan Al-Basri untuk meningkatkan darjat kita. Pergi sana ada ujian sabar, ujian di padang Arafah, duduk panas lilililillah sabar tu. Ni marah dia fikir muassasah, dia kata ni bukan muassasah, ni muassasah. Tengok kawan yang angkat bendera rendah, dia marah. Lain kali angkat lagi. Oh. Kawan tu kata aku nak angkat tinggi apa kau rendah. Sabar. Ni nak main sembahyang ni, sabar. Sebab tu yang kata bila kita nak buat ibadah dia ada cabaran. Orang boleh berlari main bola 2 jam, nak main sembahyang 5 minit orang. Main bola ni hebat. Saya kadang-kadang tengok orang main bola lah, kesian kadang-kadang nampak tak cerdik.
12 orang ligat bola satu. 22 ligat bola satu. Kalau ambil seorang pergi apa kedara. Tak ada duit memang kita tak bagi. Tak boleh hati kita boleh terima lagi. Dia kata nak exercise. Yang tak dia terima dia ligat tepuk tu betul boleh berdarah. Nak ligat di bola sebiji tu. Dapat bola tu kat dia tendang ke orang. Nak boleh bola tadi bukan sikit terus. Patut bila dapat ambil bola tu boleh terus minta maaf. Ni dah semua tak ada pendek tu kaki dah tendang tu. Nulikan pula Allah. Mai 5 minit nak sembahyang tak boleh. Ni nak kata cabaran. Boleh nyanyi 4 lagu. Nak baca Quran setengah muka tadi. Ni kata cabaran. Sebab tu dalam melakukan ibadat mesti ada pengorbanan. Sebab tu kita bicara panjang lebar dah hari ini bab pengorbanan. Saya minta kepada tuan-tuan sebelum kita keluar daripada masjid ini, sediakanlah diri kita untuk berkorban apa saja demi agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rasulullah dihina, Islam dihina. Mana pengorbanan kita? Macam Ustaz ada yang kata tadi, bila kita keluar buat demonstrasi orang bawah, ini bukan budaya kita. Oh, bila Rasulullah kena hina lah, pakak marah ni. Perkasar ke tak kasar marah semua. Saya yang saya nak tergelak tadi waktu saya pergi Langkawi tengok dia buat demonstrasi hina Rasulullah. Ada satu akak punya dia jadi cakap, kami mengutuk sekeras-kerasnya filem yang menghina Rasulullah. Dia yang cakap tu rambut 4 warna. Tudung berharap tak pakai. Belah kanan hijau kuning tidak sejahtera. Pilih belah kiri biru kuning perih. Dua dari hijau satu pada tak pening kita tengok. Siapa yang hina Rasulullah? Kalau kamu kata kamu sayangkan Nabi, mesti kamu pertahankan apa benda yang Nabi tinggalkan kepada kita, Al-Quran, Sunnah dan agama. Sebab tu saya kata hari ini, bila kita buat demonstrasi, kita rasa seronok, orang Islam boleh bersatu tanpa memikirkan ideologi politik. Tetapi kita takut terselit di dalam agenda itu adalah kepentingan politik. Rasulullah dihina, kita marah. Kenapa pewaris Nabi dihina, kita tak marah? Bukankah Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu pewaris aku, iaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Kalau Rasulullah dihina, kita marah. Kenapa ulama dihina, kita tak marah? Gampang ulama dipijak, dibakar, dikenci. Kadang-kadang kita pula yang menjadi orang yang mendongkong dan menyokong benda itu. Hari ini kita cuba bagi orang kafir duduk luar masjid, lempak kasut-kasut dalam masjid. Tobat itu buat demokrasi. Menghina masjid. Tapi bila orang Islam melempak kasut-kasut dalam masjid, mana suara? Ni saya kata boneka semata-mata, wayang kulit ya. Tentang saya tengok wayang kulit asli. Oi, masa berlakon tu hebat, dia dah raja, dia dah hero. Tengok belakang tuan-tuan yang hero tu kulit kebau kan. Habis main orang pun lebih orang kat balik dah. Raja tu dalam kota. Masa berlakon tu hebat, kamilah pejuang bangsa dan agama mengutuk sekeras-kerasnya orang Islam menghina Rasulullah. Tapi kita yang menghina Rasulullah sebenarnya. Syariat tidak jaga, sunnah tidak dipertahankan. Sebab tu jom saya minta kepada tuan-tuan, semangat kita sambut korban 2 jam lebih kita bersama malam ini. Kalau tidak ada pengajaran dan iktibar yang dapat kita ambil tuan-tuan, perbincangan kita pada malam ini hanya jadi satu perbincangan yang sia-sia saja. Mudah-mudahan kita berdoakan kepada Allah, kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, di luar sana tuan-tuan, saya ada bawa sedikit oleh-oleh daripada Korea, iaitu CD ceramah saya dan ayah saya yang tuan-tuan boleh dapatkan harga RM5 dekat PA saya di luar. Dan saya sekarang ni mencari dana untuk menyiapkan bangunan Ma'had Tahfiz yang akan menempatkan pelajar-pelajar yang akan menghafaz Al-Quran. Jadi saya minta kepada tuan-tuan, marilah sama-sama kita bantu.
Ada banyak mana tuan-tuan bagi, korbankan sedikit daripada harta kita, RM1 ke RM2 ke RM3 tuan-tuan bagi, untuk kita menaikkan bangunan Ma'had Tahfiz yang akan menempatkan anak-anak kita yang akan membaca Al-Quran 24 jam di bangunan itu. Tuan-tuan bagi, pahala tuan-tuan akan terima tak henti-henti. Bangunan itu kita akan guna menempatkan pelajar tahfiz yang menghidupkan malam-malam mereka dengan ibadah, solat 5 waktu di bangunan itu, dan menghafaz Al-Quran di bangunan itu. Pahala yang kita akan terima tak henti-henti, tuan. Tak akan susah kita di dunia dan di akhirat. Banyak mana yang tuan-tuan ada, kita boleh bagi. Bagi ya, ada RM1 bagi RM1, ada RM2 bagi RM2, ada RM3 bagi RM3. Janji bagi, jangan tak bagi pula. Nah, barang siapa yang tidak berserah, maka pendeklah umurnya. Nak panjang umur pun bagi banyak sikit. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang rasa ingin menunaikan umrah bersama dengan saya dan pihak Ma'had Tahfiz kami, kita akan menunaikan umrah pada bulan Mei dan Jun. Jadi tuan-tuan yang mana berminat, package kita RM5,800. Tuan-tuan boleh dapatkan flyers di luar, kita boleh buat tempaan dengan kita memberikan deposit RM500. Pasal kita tempat adalah terhad. RM5,800 ini kita boleh bayar secara ansuran. Dan kita akan menyediakan kepada tuan-tuan kursus bimbingan umrah sebanyak 3 kali percuma dalam package kita tu. Dan di Mekah kita akan bimbing tuan-tuan melakukan umrah sebanyak 7 kali. Benda yang wajib kita akan buat 7 kali bimbingan kami wajib. Kalau tuan-tuan nak buat 3 tu pulang, kalau tuan-tuan nak buat 10 pun pulang. Tapi bimbingan kami sebanyak 7 kali. Dan di sana kita akan khatam satu kitab yang membicarakan bab hadis-hadis kelebihan Mekah dan Madinah. Tuan-tuan yang rasa berminat, boleh mengambil flyers atau handbill di luar sana dekat PA saya. Dia boleh menghubungi PA saya dengan segera secepat yang mungkin. Pasal tempat kita hanya terhad untuk 30 orang. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak yang dapat kita sebut. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Terima kasih kepada pihak masjid, terima kasih kepada semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mengambil masa yang agak lama. 2 jam 15 minit. Tapi saya heran satu dekat 2 jam 15 minit kita duduk sembang ni, tak ada siapa yang bagi ciri-ciri